Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang? Selamat petang. Selamat berpuasa untuk semua yang berpuasa. Hari ini dah masuk Ramadan yang ke-22. Kira kita punya final leg of bulan Ramadan. Waktu untuk kita mempertingkatkan ibadah, ya. Untuk yang para ibu, para pesakit yang saya kasihi, yang boleh berpuasa, tahniah, teruskan berpuasa. Teruskan perjuangan di atas sejadah, bukan di dapur, ya. Kepada para suami yang beri sokongan kepada pesakit-pesakit tercinta, teruskan perjuangan anda sebagai imam di rumah, ya, mengimamkan solat tarawih, sebab nanti tak lama lagi nak kena imamkan solat Aidilfitri. So khutbah tu dah ready ke para suami, ya. Okey. Dan untuk kami di sini, nampak kat belakang tu dah ada ketupat, ya. So mood raya tu dah on sikit. Puan Nurtika Ibrahim, Waalaikumsalam Puan. Terima kasih kerana sudi mengikuti Facebook Live hari ini. Okay. Alright. So dekat sini mood raya tu dah on, tapi macam mana pun doktor tak akan lupakan para patient doktor yang paling penting ni. Make sure sebelum raya, waktu raya dan selepas raya sentiasa updated tentang benda-benda penting, tentang tanda-tanda kelahiran, tentang di mana dapat perkhidmatan masa raya dan semua tu. So that's why hari ni kita masih ada live session. Okay? Alright. So seperti yang semua orang maklum, hari ni topik kita ringan-ringan aja, iaitu mengenai perut yang mengeras semasa bulan Ramadan. Okay, astaghfirullahaladzim, bukan bulan Ramadan, kurang glukos. Okay, perut yang mengeras semasa mengandung. Ya. Yeah. Okey, so perut yang mengeras semasa mengandung, cara doktor akan kupaskan tentang topik ni. Doktor akan bahagikan kepada bila sepanjang tempoh mengandung tu yang perut tu mengeras. Okey, sebab sekiranya perut kita mengeras pada awal mengandung, mungkin berkaitan dengan masalah yang berbeza berbanding dengan perut yang mengeras di waktu hampir-hampir dekat nak bersalin. Okey. Ya, Puan Mahani, terima kasih kerana sudi menonton, ya, dan yang penonton-penonton lain pun terima kasih kerana meluangkan masa. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini topik kita tentang perut mengeras. So, information yang saya dapat ni saya kumpulkan dari banyak-banyak sumber, ya. Terlalu banyak untuk saya senaraikan, tetapi sekiranya ada apa-apa yang ingin ditanyakan, apa-apa yang perlu clarification, boleh type di ruang komen, insya-Allah saya akan jawab. Okey. Alright. So bila kita cakap pasal perut yang mengeras, perut mengeras ni it's macam minggu lepas tentang yang kita sembangkan tentang baby kurang bergerak, dia juga adalah satu persepsi ibu. Macam mana nak cakap perut dia mengeras. Lain orang mungkin merasakan perut mengeras tu lain. Bagi setiap ibu tu rasa dia lain, ya. Okey, ni ada dua orang, ya. Puan Nadia Adnan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Puan Cik Puan Asyah ni, nama betul dia. Miss you dot, yes, miss you too Puan Asyah. Puan Nurtika, topik menarik. Ya, insya-Allah kita cuba kupaskan supaya topik ini menarik dan kita faham implikasi dia. Okey. So tadi bila doktor cakap pasal perut mengeras, dia merupakan satu persepsi ibu. Tak sama dari setiap ibu yang merasakan perut dia mengeras tu. Ada yang mengeras tu bila dia ambil tangan dan dia letakkan pada perut, dia rasa mengeras. Okey. Ada tu dia rasa perut ni macam nak segugut tapi dia describe sebagai mengeras. So untuk ibu-ibu yang rasa tidak berapa selesa perut tu, tak tahu macam mana nak describe rasa perut tu, istilah yang paling mudah untuk kita sampaikan adalah perut tu mengeras. Nak kata sakit mungkin tak cukup untuk mengganggu untuk mengatakan bahawa ia sakit. So kita gunakan istilah mengeras. Okey. Baik, sekiranya perut kita rasakan mengeras di awal kehamilan. Okey. Banyak patient-patient yang datang dan describe kepada saya. Dia cara dia kupaskan, dia cakap, "Doktor, saya ni kan rasa perut ni tak sedap lah. Dia macam keras-keras kat bahagian bawah ni." Awal mengandung lah. Sekitar usia kandungan dalam 8 minggu ke 12 minggu. Apa masalah dia, doktor? Doktor rasa kenapa? Okey. So, tindakan yang pertama, sekiranya di awal peringkat kehamilan, kita rasa perut kita tak berapa sedap. Nombor satu tu memang betul kena jumpa doktor.
Okey, kenapa? Sebab ada beberapa benda yang kita kena take into consideration di peringkat awal kehamilan ini. Okey, pertama, kalau kita rasa perut ni mengeras di bahagian atas, di bawah rusuk, tulang rusuk ni, bahagian tengah dan bawah tulang rusuk, ini mungkin masalah gastrik, terutamanya di peringkat di dalam bulan Ramadan lah. Maka bila dia mengeras, dia banyak angin, kita rasa keras. So, pertama, awal mengandung, keras bahagian bawah sini, mungkin gastrik. Okay, ni ada soalan, Puan Nur Atikah, Dok, saya nak tanya, is it normal kalau 5 weeks pregnant, rasa sakit perut macam segugut, tapi tak kerap dan susah nak tidur? Terima kasih Puan Atikah, memang doktor nak kupaskan persoalan yang kedua tentang mengeras perut di awal kehamilan, iaitu bahagian bawah yang keras macam segugut. Okey, itu adalah description yang kedua, iaitu di awal kehamilan keras macam segugut, kadang-kadang sampai ke belakang sakit atau di bahagian atas ari-ari. Okey, ini kebiasaannya ya untuk ibu-ibu yang datang jumpa doktor dan telah dibuat scan, di mana scan mendapati keadaan kandungan berada dalam keadaan baik. Kita nampak jantung baby tu dia melambai-lambai, bergerak-gerak macam tu. Maka kebiasaannya sakit ini adalah disebabkan oleh rahim yang sedang membesar. Ya, Puan Tika dan puan-puan ya. Okey. Kenapa rahim yang membesar tu sakit, doktor? Okey. Kenapa dia jadi macam tu adalah kerana rahim dia adalah satu struktur di bahagian pelvis. Oh, sorry, sebelum tu ada Puan Nuraihan Zainul. Okey, dia tag adik dia kot. Puan Faiza, Assalamualaikum, miss you dok. Ya, Waalaikumsalam Puan Faiza. Dan Puan Ayah, miss you doktor. Saya pun miss Puan Ayah juga ya. Okey. So tadi, rahim tu adalah satu organ yang terletak di dalam kawasan pelvis. Pelvis ni adalah bahagian di dalam badan seseorang ibu, bahagian selamat di mana di sebelah kanan dan sebelah kiri pelvis kita terdapat tulang-tulang pinggul ni, tulang pelvis. Okey. Maka bila kawasan tu dilindungi oleh tulang pelvis, ia adalah satu kawasan yang selamat. Okey, itu pasal rahim berada dalam kawasan pelvis. Dan kedua, bila dia selamat dilindungi oleh tulang, maka kawasan tu automatically menjadi satu kawasan yang sangat sempit. Kawasan dia besar ni je sebab tulang tu keras, dia tak boleh mengembang ya. Okey. Maka sekiranya dalam kawasan pelvis ni ada organ-organ yang tiba-tiba membesar. Okey. Selain daripada rahim, di dalam kawasan pelvis kita ada juga usus besar ya, kita ada pundi kencing, kita ada kilang telur, kita ada otot ya, dan saluran kencing. Maka sekiranya salah satu daripada organ-organ ni membesar, maka dia akan menyebabkan organ-organ lain memberi tindak balas dan bagi warning. Okey, warning itulah yang menyebabkan puan-puan rasa segugut dan tak selesa di bahagian bawah. So sekiranya babynya okey, itu adalah sebab utama puan-puan rasa segugut atau perut mengeras di awal kandungan. Okey, stop kejap, ada soalan lagi. Okey, ni Encik Isa, salam Puan Doktor. Waalaikumsalam. Puan Surihanan, Assalamualaikum Dok. Kandungan saya 34 minggu sekarang, waktu tidur perut selalu mengeras dan sakit, tak boleh tidur lena, apa perlu saya buat? Okey Puan Suri, kejap lagi saya akan bentangkan tentang perut yang mengeras pada peringkat lanjut kandungan ya. Okey. Puan Diafara, kalau kerap rasa nak buang air besar tapi tak ada pun, tu antara tanda juga ke? Soalan yang bagus juga, akan saya kupaskan di peringkat kedua. Sekarang kita cerita pasal peringkat awal kehamilan. Sekejap lagi janji doktor akan sembang pasal tu. Puan Syira Bukri, Assalamualaikum Dr. Ayu. Waalaikumsalam Puan. Okey, so tadi segugut tu kalau babynya normal, insya-Allah it's just a normal part of early pregnancy. Jangan risau. Okey. Yang ketiga. So tadi kita dah cakap mula-mula tadi normal part of pregnancy, okey, gastrik. Yang ketiga ni adalah sekiranya puan ada sakit bahagian bawah, belum jumpa doktor tapi ada tanda-tanda lainnya seperti keluar lendiak ataupun keluar macam darah, ataupun ada sakit yang segugut bukannya sikit-sikit, memang sangat-sangat kuat, maka puan perlu datang ke hospital dengan segera. Sebab sekiranya sakit-sakit sebegini, kita perlu melihat keadaan kandungan ya, sebab ini boleh dikaitkan dengan mungkin berlaku keguguran. So ini adalah 3 benda di peringkat awal kehamilan yang sangat-sangat penting lah: gastrik,
sakit biasa, berkembang otot tadi dan rahim makin besar dan miscarriage. So miscarriage ni kena datang jumpa doktor. Dan daripada scan dan pemeriksaan doktor baru kita boleh confirmkan keadaan kandungan dan apa tindakan lanjut yang perlu dibuat. Okay? Alright. Okay, ada soalan-soalan. Ya, saya akan cuba jawab. Okay. Puan Nur Syifa Idris, thank you Dok Ayu, terasa nak bersalin lagi pula. Silakan Puan, selagi boleh mai bersalin, mai. Terima kasih Encik Saiful menonton, Puan Fauzian, terima kasih. Ya, Plumping. Puan Plumping, ya. Assalamualaikum Dok, saya cucuk perancang dan tidak datang period tapi saya sakit macam subuh area hari-hari tapi tak datang period pun. Kenapa ya Dok? Okey, untuk yang sakit area rahim, area perut tapi tak datang period tu kena datang buat scan. Doktor tak boleh jawab dulu sebab doktor pun tak tahu punca dia. Cuma yang mengandung tadi yang 3 tu lah kita cakap ya. Okey. Alright, Puan Tiha. Assalamualaikum Dok, saya nak tanya sekarang saya 32 week, saya rasa mengeras sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau saya berdiri atau berjalan rasa sakit sangat, tapi kalau saya duduk atau baring baru rasa okey. Kenapa ya Dok, normal ke? Okey, ada banyaklah soalan tanya pasal peringkat lanjut kandungan. Apa penyebab rahim semua mengeras? Tunggu kejap lagi doktor bagi tahu, jangan risau. Okey, Puan Nur Atikah, saya baru pergi klinik semalam untuk cek perut dan tak expect pun pregnant. Dan dok nak ambil urine test, alhamdulillah positif. Cuma tak buka buku lagi sekarang, selalu susah nak tidur, selalu sakit kebas tangan dan selalu sakit pinggang. Okey, sebelum doktor lupa, di peringkat awal kehamilan, faktor-faktor yang bukan berkaitan mengandung yang boleh menyebabkan juga mengeras di bahagian perut termasuk nombor 1, jangkitan tempat kencing. Macam Puan Atikah baru mention, dia ada sakit-sakit di bahagian bawah, susah nak tidur. So adalah penting untuk kita cek kencing. Kadang-kala jangkitan tempat kencing, terutama di peringkat awal kehamilan, disebabkan kita kurang minum air, mungkin sebab kita rasa mual dan juga mungkin sebab berpuasa, boleh meningkatkan risiko untuk mendapat jangkitan tempat kencing. Jangkitan tempat kencing ni adalah satu infection yang sangat common, ramai ibu-ibu yang dapat dan dia mudah diubati. Maka kalau ada sakit, kencing kerap, sila datang berjumpa doktor dengan segera supaya kita boleh bagi rawatan untuk jangkitan tempat kencing. Okey? So itu. Lagi satu yang kita perlu tahu adalah kadang-kala bila mengandung dan you ada sakit bahagian bawah, doktor akan tanya tentang pemakanan. Ada tak tersalah makan? Ada cirit-birit ke? Sebab kadang-kadang kalau kita tersalah makan, kita banyak kali pergi toilet, cirit-birit, itu pun boleh menyebabkan perut kita kembung dan mengeras. Okey? Alright? So itu serba sedikit tentang perut yang mengeras di awal kandungan. Doktor recap balik tadi. Okey? Gastrik. Okey? Sakit sebab rahim membesar, segugut sebab rahim membesar. Ketiga yang penting adalah takut keguguran, miscarriage. Maka ini sangat penting kalau terutamanya ada turun darah, kena datang cek dengan doktor. Okey. Keempat tadi jangkitan tempat kencing, okey. Dan kelima takut ada salah makan, cirit-birit. So ini 5 benda di peringkat awal kehamilan. Okey. Right, Puan Plumping bertanya, kalau mengandung jarak dekat macam mana dok kalau pernah bersalin caesar sebelum ni? Puan Plumping, hari ni kita sembang pasal kurang baby bergerak. Mungkin doktor akan jawab pada sesi-sesi seterusnya tentang apa kita panggil perancangan dan mengandung selepas caesar. Mungkin itu satu topik yang boleh doktor bincangkan di kemudiannya. Okey. Puan Azma Idayu, Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya sikit mengenai GBS positif. Okey, GBS positif adalah satu benda, satu topik yang sangat besar, sangat signifikan yang akan saya kupaskan. Tapi untuk hari ini mungkin kita boleh fokus pada pasal perut yang mengeras dulu. Ya, Puan Azma Idayu. Puan Fiza, Assalamualaikum doktor. Lama tak jumpa dok. Rindunya. Ya, lama kita tak jumpa. Nanti mailah, main melawat tu raya, ketupat raya, liklap-liklap dah. Okey. Alright. So tadi kita dah cerita tentang mengeras di peringkat awal. So sekarang ni doktor nak cerita tentang mengeras di peringkat pertengahan mid trimester, iaitu 20 minggu sehingga ke hujung kandungan. Okey. Right. So kalau kita cerita tentang mengeras di peringkat mid trimester sehingga ke hujung
kandungan ni, doktor pasti satu benda yang sangat-sangat mengganggu pemikiran setiap ibu yang merasakan perut keras pada waktu ini, ya. Okey, iaitu adakah sakit ni nak bersalin? Betul tak? Okey. Right. So bila kita cakap pasal mengeras ni, memang automatically dia dia memang dikaitkan dengan labor pain. Tetapi walaupun kita rasa ni mungkin nak bersalin, ada benda-benda lain yang mungkin boleh menyebabkan perut kita mengeras. Okey. Pertama sekali, mungkin ramai ibu-ibu yang dah dengar dan dah baca, sebab kita pernah post pasal benda ni minggu lepas, iaitu tentang Braxton Hicks contractions. Okey. Right. So doktor nak cerita pasal Braxton Hicks dulu, lepas ni baru kita sembang tentang tanda-tanda nak bersalin, ya. Okey, Puan Atikah, ya, ada soalan satu lagi. So kalau sakit perut tapi tak ada lelehan faraj atau pendarahan, kira normal ke doktor? Okey, Puan Atikah ni dia awal peringkat kehamilan tadi, 5 minggu lebih. So mungkin dia punya soalan ni adalah relate dengan apa yang doktor kupaskan tadi di peringkat awal kehamilan. Sakit perut tapi tak ada lelehan faraj atau pendarahan. Puan, kalau memang tak ada lelehan faraj, tak ada pendarahan, sakit perut tu tak berapa kuat dan scan baby normal, insya-Allah tak ada masalah pada kandungan Puan. Jangan risau. Maka Puan follow appointment. Bila doktor kata kita check setiap 2 minggu ataupun setiap sebulan, Puan datang untuk untuk check kandungan, ya. Dan Puan Tika bertanya tentang puasa. Doktor rasa dah kupaskan tentang puasa dan mengandung ni minggu lepas. Tapi kesimpulan dia, kalau mengandung tu tak ada masalah, boleh makan, tak ada muntah yang teruk sangat, tak ada hydration, boleh teruskan berpuasa. Okey Puan Tika, tak apa, tanya soalan, no problem. Ni memang opportunity untuk Puan tanya soalan. Jangan ralat nak tanya soalan, ya. Okey. Alright, back to Braxton Hicks tadi. Okay. So tadi di peringkat pertengahan ke hujung kehamilan di mana perut tu mengeras. Okay. Doktor nak cerita pasal Braxton Hicks sebab kadang-kadang kita boleh terconfuse antara Braxton Hicks contraction dengan contraction yang sebenar. Okay. Braxton Hicks adalah satu contraction yang kita panggil contraction palsu. Okay? Sebab kenapa kita cakap contraction palsu? Sebab bila kita ada contraction, kita fikir, okay, lepas ni mesti nak bersalin. Tetapi dengan Braxton Hicks, tak ada. Dia ada contraction tapi bukannya terus bersalin. Okay? Braxton Hicks ni, okay, dia adalah satu keadaan di mana rahim kita adalah satu struktur yang berotot. Okay? So otot, mana-mana otot dalam badan manusia, dia punya kerja dan dia punya fungsi adalah untuk contract, mengembang dan mengecut. Contoh macam doktor gerakkan jari-jari doktor ni, okay? Otot-otot dalam jari ni dia mengembang dengan mengecut disebabkan pergerakan. Tapi rahim kita, dia tak boleh nak gerak-gerak macam ni. So cara dia nak bergerak, cara dia nak mengembang dengan mengecut adalah melalui kontraksi. Okay, so kontraksi tu yang ada 2 jenis, iaitu Braxton Hicks, which is your false contractions, dan juga your true contraction. Okay, untuk you punya Braxton Hicks contraction, bila rahim tu mengembang dan mengecut, okay, contraction berlaku pada otot rahim, dia berlaku bukan dengan keadaan yang serius. Maksud dia mengeras. Bila puan-puan pegang, puan akan rasa rahim tu mengeras. Ada setengah orang dia rasa sakit, tapi kebanyakan pasien yang datang bila bersembang lah dekat klinik kat bawah, cara dia describe Braxton Hicks ni adalah, doktor perut saya mengeras doktor, tapi dia mengeras dalam sehari sekali. Kadang-kadang 2-3 hari baru dia mengeras lagi sekali. Okey, pertama. So dia punya pattern mengeras tu adalah tak regular. Saat ada, lepas tu dia hilang lama. So itu adalah Braxton Hicks pertama. Kedua, doktor kalau lepas saya sakit tu kan, dia saya minum air banyak-banyak ataupun daripada saya berdiri, saya duduk, dia hilang. Tu ciri kedua Braxton Hicks. Di mana Braxton Hicks ni dia ikut posture. Dia tengok you well hydrated ke tak, cukup minum ke tak. Kalau you berubah posture ataupun you minum, dia akan kurang. Okay? Dan nombor 3, Braxton Hicks ni dia tak bertambah kerap. Okey, macam mungkin dia sakit tu dalam sejam 2 kali, lepas tu tak ada. Berbanding dengan contraction sebenar. Okey, so ini adalah 3 ciri
Braxton Hicks contraction atau false contraction. Dia bukan serius. Dia tak fokus pun nak bukakan pagar rahim tu. Maka dia main-main. Dia testing dia punya contraction tu. Itulah Braxton Hicks contraction yang menjadi kerisauan ramai para ibu, para pesakit dekat luar sana. Terutama yang first time mothers ya. Okey. Puan Fatin ya. Ni ada soalan, tengah mengalami seminggu ni 34 minggu perut mengeras dan lenguh bawah perut, bila buat kerja lebih sikit nak tidur pun tak lena sangat. Betul Puan Fatin. So doktor rasalah mungkin Puan Fatin, sebab Puan Fatin ni saya kenal dia sebagai pesakit yang memang sangat rajin, buat kerja tak berhenti ni kat rumah ni Puan Fatin, betul kan? So untuk orang-orang yang banyak buat kerja, banyak mengangkat berat, kerja-kerja rumah semua, Braxton Hicks dia memang akan datang lebih kerap lah berbandingan orang yang banyak rest. Okay? Dan faktor yang kedua yang mungkin menyebabkan perut tu mengeras dan sakit di bahagian bawah perut tu adalah otot-otot yang support. Tadi ingat doktor cerita pasal tulang pelvis tu, kawasan pelvis tu? Otot, tulang dan kita panggil ligamen, iaitu struktur-struktur yang support kawasan pelvis ni. Bila mengandung, dia kena menampung berat rahim. Maka bila dia kena menampung berat rahim, maknanya dia kena kerja keras untuk menampung berat rahim tu. Kadang-kadang dia boleh, apa kita panggil dia boleh memberontak jugalah. So dia bagi tahu, sakit duduk Sat. So dia sakit dekat bahagian tu. So dia jadilah sakit bahagian perut, mengeras perut, Braxton Hicks campur dengan sakit otot. So kesimpulan dia adalah Puan Fatin especially duduk Sat, berehat Sat, minum air bagi bertenang. InsyaAllah dia akan hilang kalau memang Braxton Hicks contraction. Okay? Alright. Ada orang tanya, doktor kalau sakit mengeras ni boleh ke urut? Okey, ataupun pergi jumpa Mak Bidan. Saat ni Mak Bidan tu dia tolong urut kat bawah tu. Okey. Pasal urut ni sebenarnya dia adalah satu benda yang doktor rasa agak sensitif sikit lah. Nak kata tak boleh pun tak boleh. Nak kata digalakkan ataupun boleh pun saat ni orang salah faham. So macam ni lah untuk ibu-ibu yang memang mengalami sakit di bahagian bawah perut. Kalau nak mengurut tu, urut bahagian selain daripada perut. Kalau sakit bahagian bawah tu urut dekat belakang pinggang ni boleh, dekat atas bahu boleh, dekat kaki-kaki tu boleh. Tapi jangan pegang perut tu. Nak tolak naik atas perut tu tak mau, nak perbetul rahim jangan, nak pusing-pusingkan baby, semua tak boleh. Okey, bahagian perut tu kalau patient saya, tu saya punya area. Jangan pegang, tak boleh. Kita tak nak nanti diurut-urut lagi, bermasalah lain pula. Ya, contohnya macam uri lekang. Itu yang kita takut. Okey puan-puan? Okey, jelas ya pasal urut dia. Bukan tak boleh, boleh. Tapi perut is my area. Cannot touch. Makcik urut jangan pegang perut. Tu makcik ni punya kawasan. Okey? Alright. Okey, so tadi kita dah cerita pasal Braxton Hicks. Okey? So sekarang ni doktor nak mengupas pula tentang tanda-tanda nak bersalin. Okey, sebab doktor rasa tu adalah topik yang sangat berkaitan dengan perut mengeras ni. Tambah pula nak raya ni, walaupun kita tak boleh balik kampung, nak travel jauh-jauh tak boleh, tapi yang tengah sarat-sarat sangat mengandung tu mesti nak tahu, ni nak kena pergi hospital ke, boleh duduk makan lemang dengan rendang lagi ke, macam mana? Sebab saya dalam pantang tak boleh makan lemang, betul? Okey. So bila kita cerita pasal tanda-tanda nak bersalin, doktor nak bahagikan tanda-tanda ni kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah tanda-tanda yang kita panggil tak spesifik. Maksud dia, tanda-tanda ni bukannya nak kata kalau ada pasti nak bersalin. Okey, non-spesifik. Tapi ia selalu dikaitkan dengan proses untuk melahirkan. Okey. Sekejap, ada soalan satu ya. Puan Muna Syarizat. Assalamualaikum doktor. Kenapa lepas berbuka perut selalu mengeras dan selalu sakit belakang? Okey, baik. Puan Muna, soalan yang baik. Sempena bulan Ramadan, adakah puan berpuasa? Kalau puan memang berpuasa dan masa berbuka tu tiba-tiba dia jadi mengeras sakit belakang, maka kemungkinan paling besar adalah bila kita makan, kita supply lebih glukos kepada baby mula bergerak dengan aktif.
Bila baby mula bergerak, maka rahim tu, baby kat dalam ni gerak-gerak, rahim tu mula akan Braxton Hicks lah, mengeras sikit. Supaya yelah dia tak terlebih tendang pula baby tu. So bila dia menendang tu, rahim tu akan mengeras dan menyebabkan dia rasa sakit sikit, dan urat daripada rahim ni berkaitan rapat dengan belakang, maka memang sakit belakang sikit juga. Jangan risau Puan Muna, berehat. Lepas makan tu, lepas solat tu, duduk berehat Sat. InsyaAllah dia akan hilang. Okey, Puan Nur Syafinatun Najah Syari. Ni soalan. Hai Dr. Ayu, nanti nak jumpa lepas raya untuk second baby. Sekarang dah 30 weeks. Okey, no problem Puan. Nanti bawa kuih raya, jangan lupa. Okey. Puan Nurul. Ya, Puan Nurul ada tag kawan dia ya. Puan Nurul Ainiah ya. Okey. Alright, so tadi lagi satu soalan. Puan Nurtika, saya office hour 8 sampai 5 pagi okey. Tapi malam sampai subuh start mengeras and tak selesa 33 minggu. It's normal. Doktor rasa memang Braxton Hicks Puan Nurtika, tapi itulah macam doktor advice tadi, try to change your posture. Jangan macam kalau tidur kan, katalah you badan mengiring ke kiri. Mungkin Puan Tika boleh try mengiring ke kanan, ataupun kalau susah nak tidur baring kan, mungkin boleh tidur atas kerusi malas, yang kerusi yang boleh angkat kan, kaki angkat naik ke atas tu. So when you change your posture, different muscle groups boleh relax. Boleh membantu mengurangkan sakit tu ya. Okey, Puan Asma Idayu Syafi'i, saya 39 minggu, kadang-kadang mengeras sangat, saya belai-belai perut, cakap-cakap dia Alhamdulillah, tapi tak ada lagi tanda-tanda nak bersalin. Okey Puan Asma, Alhamdulillah belum ada tanda-tanda, tapi beg semua dah kena siap, dah kena ready kad merah semua untuk pergi ke hospital, sebabnya bila usia kandungan 39 weeks, kadang-kadang sakit tu bukan Braxton Hicks lagi, memang tanda-tanda nak bersalin. Ya, Puan? Okey. Ready ya, Puan Asma ya? Okey, Puan Tiha. Dok, saya nak tanya lagi. Saya rasa sakit sangat bahagian tulang punggung. Bila saya baring atau duduk, mesti payah nak bangun. Rasa sakit sangat. Mungkin ada cara untuk hilangkan atau normalnya, Dok? Okey, terima kasih Puan Tiha. Untuk sakit di bahagian bawah punggung, dekat punggung, ari-ari dan juga belakang. Okey, yang memang is actually expected untuk ramai ibu yang mengalami sakit ni, macam doktor cakap, disebabkan oleh tadi otot-otot dan tulang dan ligamen dan sebagainya di kawasan pelvic itu kena bekerja keras. So it is quite normal. Tetapi ada setengah orang di mana tulang dia tak boleh nak adapt sangat kepada perubahan masa mengandung. Okey, maka patient-patient ni akan mengalami keadaan berjalan yang kita panggil waddling, dia jalan macam itik sikit sebab terlalu sakit dekat situ, dan dia tak boleh tidak berehat, dia mesti sentiasa berehat. Ini memang ada, dan ini bukannya ibu tu terlebih manja tak boleh buat kerja, bukan ya. Ini adalah keadaan yang pernah saya sendiri jumpa di hospital. Okey, maka untuk keadaan macam ni, doktor sangat-sangat cadangkan nombor satu, berjumpa dengan doktor pakar sakit puan anda. Kedua, kita akan bagi ubat untuk tahan sakit. Biasanya Panadol. Sebab apa Panadol? Panadol adalah ubat yang selamat untuk mengandung. Ubat-ubat lain ni kurang selamat ya, ubat tahan sakit yang lainnya. Dan kita akan advise untuk ibu tu rest banyak-banyak. Okey, so Puan Tiha, walaupun dia adalah normal, bukan bermaksud you perlu terima bahawa sakit ni semua orang ada. Jangan buat apa-apa. Bukannya Puan Tiha, kalau dia sampai ke tahap di mana dia mengganggu Puan punya activity of daily living, sampaikan rasa macam tak boleh nak buat apa-apa, perlu datang berjumpa doktor, kita bagi ubat tahan sakit. Mungkin kalau keadaan tu terlalu serius, mungkin kita akan refer kepada pakar tulang untuk tengok adakah ada masalah-masalah lain. Contohnya mungkin ada undiagnosed slip disc, kita tak tahu. So benda-benda macam ni kita perlu untuk buat pemeriksaan. Okey, Puan Tiha? Okey, ni ada soalan lagi dari Puan Eli Rashid. Saya nak tanya, kenapa boleh bersalin tak cukup bulan? Okey, untuk bersalin tak cukup bulan, dia ada banyak faktor-faktor yang mungkin menyebabkan bersalin tak cukup bulan lah. Antara dia adalah mungkin air ketuban berlebihan, maka rahim tu jadi besar sangat. So rahim ni kalau terlalu besar, dia mesti nak keluarkan lah baby. Yang tu satu. Kedua, Puan Eli, bersalin tak cukup bulan mungkin disebabkan oleh jangkitan ya. Jangkitan sama ada jangkitan dalam air ketuban tu ataupun jangkitan dalam faraj ya. Biasanya kita panggil jangkitan ni bacterial vaginosis lah. Yang tu kedua.
Ketiga, sakit bulan pula. Bersalin tak cukup bulan ni mungkin disebabkan masalah-masalah dalam rahim. Contoh dia uri lekang. Kalau uri lekang, keadaan dalam rahim tu tak selamat untuk bayi duduk lama-lama. Maka automatically dia nak keluar. So, dia akan bagi tanda-tanda untuk bersalin dan dia akan bersalin awal. Okay. Keempat, kelima dah ni. Keempat, okay, bersalin awal ni kadang-kadang tu history. Maksudnya, anak-anak sebelum ni semua bersalin awal. So, anak yang ni pun kemungkinan paling besar akan bersalin awal juga. Okey, so tu adalah antara tanda-tanda akan bersalin, bukan tanda-tanda, risiko-risiko untuk bersalin awal. Okey, so makanya bagus juga Puan Ellie tanya saya soalan ni. Kalau kita sakit dan kita rasa ini memang bukan Braxton Hicks, maksudnya minum banyak dah, ubah posisi pun dah, ya. Lepas tu kita dah urut sikit-sikit pun dah, tapi sakit ni tak hilang-hilang. Perut mengeras dan sakit ni tak hilang-hilang. Maka anda kena pergi ke hospital dengan keadaan segera sebab takut kalau tak cukup bulan lagi, baby nak keluar. Maknanya kelahiran tak cukup bulan. Okey, terima kasih Puan Ellie bertanya. Itu adalah satu poin yang doktor nak highlightkan. Okey, Puan Ira. Hai doktor, boleh saya tahu perut mengeras ni start kandungan berapa weeks? Okey Puan Ira, tu soalan yang bagus. Sebenarnya dia boleh start anytime. Macam tadi di awal perbincangan tadi kita bincangkan perut mengeras di awal kandungan ada faktor-faktor dia yang 5 faktor tadi itu, iaitu nombor 1 tadi rahim nak membesar, nombor 2 tadi takut ada miscarriage, nombor 3 tadi gastrik, nombor 4 cirit-lirit, dan nombor 5 adalah masalah otot lah, ya. Okey, Puan Ira, tu peringkat awal tadi. Okey, Puan Farhana Nana, hari ni banyak soalan sikit. Alhamdulillah, keep the questions coming. Terima kasih sangat puan-puan ya. Puan Farhana, Assalamualaikum doktor, lama tak jumpa dok. Ya puan, saya pun dah lama tak jumpa puan. Tapi kita jumpa kat FB Live ni macam kita sembang-sembang kat bilik lah kan. Kat bilik konsult, betul tak puan? Okey. So okey, now doktor balik-balik. Backtrack balik kepada sambungan kepada tadi doktor nak cerita tentang tanda-tanda nak bersalin. Okey, so tanda-tanda nak bersalin ni kita bahagikan kepada 2 grup utama, iaitu tanda-tanda yang kita panggil vague lah. Maknanya kalau dia ada mungkin nak bersalin, tapi dia bukan tanda yang you kena datang hospital lagi. Okey, so tanda yang vague ni, yang pertama tu kalau setengah orang cakap dia perut tu nampak dah turun. Okey, scientifically kita orang cakap baby ni dah engage lah. Maknanya baby tu dah mula turun masuk jalan. Bukan semua baby akan engage sebelum bersalin ya puan-puan. Okey, untuk orang yang dah biasa mengandung dan beranak, maknanya anak nak masuk nombor 3, nombor 4, baby kadang-kadang dia tak engage pun. Dia akan engage bila puan-puan start ada contraction. Tapi untuk ibu-ibu yang beranak sulung, biasanya engagement ni berlaku dari 36 minggu ke atas. Maka bila engage, kepala tu masuk ke jalan, kita nampak perut tu macam dia turun sikit. Setengah patients, cara diorang describe adalah, doktor, bila saya datang, saya rasakan perut saya ke atas ni dah tak mengah sangat. Boleh nafas macam biasa, makan pun tak rasa penuh sangat perut. So itu pertama, engagement of the baby. Okay, kita break ada soalan lagi. Puan Dia Farah, anak kedua dulu saya tak ada turun tanda, cuma sakit perut nak buang air besar. Pergi toilet memang ada membuang. Sejam 2 lepas tu terus rasa contraction yang kuat. Pergi hospital dah buka 10 cm. Masya Allah. Untuk kandungan yang ketiga ni, saya risau jadi benda yang sama. Maksudnya tak ada tanda, cuma rasa nak buang air besar saja. Terima kasih Puan Dia. Itu betul sangat apa Puan Dia cakap. Tanda yang kedua lepas engagement adalah kita rasa macam nak buang air besar banyak. Betul, that is very true. Sebabnya hormon-hormon yang dilepaskan lah, dikeluarkan oleh rahim semasa proses nak go into labor tu dah mula terhasil. Maka antara tanda-tanda yang dikeluarkan oleh hormon ni kita panggil prostaglandin ya, adalah rasa nak cirit-birit. Kalau puan-puan perasan, untuk orang yang bukan mengandung tetapi selalu mengalami segugut juga, pun kadang-kadang bila you segugut, you rasa selalu nak pergi toilet. So ini adalah disebabkan oleh prostaglandin. Dan prostaglandin
prolaktin ni adalah hormon yang sama yang akan menyebabkan contraction dan bukaan pangkal rahim. Maka advice saya untuk Puan Dia, jangan tunggu rasa nak pergi toilet Puan. Puan dah tahu dah sekarang ni. Biarlah pergi toilet dekat hospital atas katil dalam labor room. Macam dekat sini, ni katil labor room ni. Okey Puan Dia? Okey? Dr. Azhar, terima kasih kerana menonton. Encik Ihsan, okey, apa dia punya soalan ni ya? Adakah placenta previa akan menyebabkan perut sentiasa keras? Okey. Placenta previa ni adalah keadaan di mana uri terletak di bawah. Okey. Kalau placenta previa dan perut tu mengeras, makanya that is a warning sign you need to be in the hospital immediately. Sebab kalau perut mengeras dan you ada placenta previa, kita takut dengan satu keadaan di mana dia akan put the patient into labour. Dan kebanyakan patient yang placenta previa ni, dia tak boleh bersalin secara biasa sebab uri tu menutup jalan. Maka ia adalah emergency, puan-puan perlu berada di hospital besar yang ada bekalan darah untuk persediaan kelahiran. Okey, Cik Ihsan? Tanya untuk pihak siapa tu, Cik Ihsan? Okey, Puan Eli Rashid. Saya tanya sebab saya dah daftar nak lahir di Puteri Ayu, tapi terus ke GH bulan 3 masa awal PKP tu bersalin awal 32 minggu anak sulung. Ya Allah, ya Puan Eli, selamat dah ya. Itulah kadang-kadang kan kita bersalin awal ni adalah sesuatu yang not all the factors kita tahu akan bersalin awal. Untuk kami dekat sini, untuk kelahiran bayi-bayi yang tak cukup bulan, bawah daripada 36 minggu, kita cadangkan untuk bersalin di hospital besar. Sebab bayi-bayi yang tak cukup bulan ni kadang-kadang most of the time paru-paru kurang baik terbentuk. Sebab dalam perut, dalam rahim kan, baby tak perlukan paru-paru untuk bernafas, untuk dapatkan oksigen. Maka paru-paru tu tidak terbentuk dengan baik. Bila paru-paru tak terbentuk dengan baik, mungkin mereka memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan untuk maintain kegunaan alat bantuan pernafasan ni memerlukan masa yang lama. Setengah baby pakai alat ni sampai sebulan dan kita tak ada kemudahan tu di sinilah Puan Eli. Apapun tahniah dan semoga Puan dan baby terus sihat ya Puan Eli ya. Okey, Puan Azira. Assalamualaikum Dr. Ayu. InsyaAllah saya ingat. Mana boleh tak ingat. Akan jumpa lagi nanti. Oh, ni ada berita baik lah ni Puan Azira ni. Nur Hayati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Una, hai Dr. Ayu yang cantik. Ya, hai Puan Husna, how are the twins doing? Puan Husna ni baru dapat twins, girl and boy. Untung sangat. Puan Suri, dok, apa lagi tanda-tanda nak bersalin? Okey, tu maknanya saya dah banyak sangat membebel. Okey, back tu tanda-tanda nak bersalin. Tadi yang tanda-tanda yang tak spesifik. Nombor 1 tadi doktor cakap kerap kencing. Doktor cakap tadi engagement, kepala dah mula turun, perut dah mula kosong. Okey. Nombor 2, betul. Cirit-birit selalu nak pergi toilet rasa nak berak, betul. Nombor 3, kerap kencing. Sebab apa? Bila kepala tu dah turun, okey, rasa nak kencing. Dalam sejam kencing. Tapi minum air tu sama je, bukan bertambah frekuensi kita minum air. So ni adalah 3 tanda yang non-spesifik ya. Okey, maksud dia kalau ada 3 tanda ni, awaslah, mungkin sikit-sikit lagi dia akan start contraction yang sebenar, turun tanda atau turun air, iaitu tanda-tanda nak bersalin yang sebenar. Okey, alright. So Puan Suri, untuk pengetahuan semua ya, terima kasih kerana bertanya pasal tanda-tanda. Okey, so tanda-tanda 3 yang nak bersalin ni yang memang true signs ya. Nombor 1 adalah contraction pain. Okey. Contraction pain, apakah itu contraction pain? So tadi doktor dah cerita tentang Braxton Hicks ya. Okey. So Braxton Hicks ni false contraction pain. Dia mengeras tapi tak ada bukaan pada pangkal rahim. Maka true contraction pain ya, kalau dia ada contraction pain, dia akan sakit tu bila mengeras you rasa sakit. Nombor 1. Okey. Nombor 2, mengeras dan rasa sakit ni dia tak hilang. Makin lama, makin kerap. Makin lama, makin kerap. Kalau you start dengan contraction tu 1 dalam setengah jam. Sakit, mengeras tapi dia mula 1 dalam setengah jam. Lepas tu dia start lagi kerap. 1 dalam 15 minit. Tu dah kena buat persediaan untuk datang ke hospital. Sebab apa? Contraction yang makin lama dan makin kerap akan menyebabkan ada bukaan pada pangkal rahim. Kalau pangkal rahim buka, sekejap lagi baby keluar. Jangan tunggu lama-lama kat rumah.
Okey, saya selitkan satu soalan lagi dari Puan Tiha, ya. Maaf ya, saya ada soalan lagi. Setiap malam tidur, kadang dia mengeras bahagian atas. Saya rasa sesak nafas dan sengkak perut. Tak boleh nak baring ke kiri atau ke kanan. Kalau duduk baru okey. Kenapa ya dok? Mungkin ada cara yang saya baring dengan selesa. Puan Tiha, macam saya mention tadi, mungkin baby mungkin kedudukan dia lah, mungkin punggung yang memang menyendal ke bahagian bawah tulang rusuk puan, ataupun mungkin kepala lah. So ini kena buat scan untuk tahu position baby. Dan macam saya explain tadi, kalau belah kanan tak selesa, baring ke belah kiri pun tak selesa, mungkin boleh consider tidur atas kerusi yang malas tu. Maknanya bahagian atas badan puan ke atas sikit. So bila atas tu ke atas sikit, dia tak ada rasa senak sangat ya perut tu. Okey. Alright. Soalan lagi, Puan Azira Aziz, doktor bahaya tak jika ada keputihan? Okey, keputihan tu nanti kita sembang topik lain. Doktor akan satukan topik keputihan dan GBS sebab ini adalah satu lagi benda yang para ibu selalu tanya dekat doktor. So nanti kita akan sembang pasal keputihan dan GBS ya Puan Azira. Okey, Puan Siti Nur Hidayah. Apa khabar Dayah? Okey, orang KL ni. Dan Puan Anis Azira, orang Kelang. Minggu lepas, baby girl. Okay, thank you for watching you all. Okay, so doktor sambung balik. Pasal tadi, pertama dah cerita pasal contraction pain. So, lagi sakit, lagi kerap contraction tu. Contraction pain yang sebenarnya tak boleh hilangkan dia. Kalau you pergi minum ayak banyak-banyak pun, ataupun panggil makcik urut, ataupun ubah position, dia takkan hilang. Okay, makin lama makin menjadi. So contraction yang true contraction, makin lama makin sakit. Untuk ibu-ibu yang dah dekat nak melahirkan, maknanya dah ada dalam labor room barang yang terkata ni, okay, biasanya adalah satu setiap 2 atau 3 minit. That sort of contraction akan menyebabkan pembukaan pangkal rahim. Pada kadar lebih kurang 1 cm setiap jam. So kalau duduk dalam labor room ni, bukaan dah 4 cm, insyaAllah habis lama tu 6 jam bersalin. So jangan tunggu kat rumah 4 jam, 6 jam tu, takut lagi kan imam terawih tu kena jadi mak bidan. Kita tak mau macam tu, biar mak bidan ni yang buat kerja tu. Okay, alright. So tu tanda beranak yang pertama, contraction pain, true contraction pain. Okay, tanda yang kedua. Tanda yang kedua, ironically, bahasa Melayu pun kita panggil tanda. Bahasa Inggeris kita panggil show. Okay. Tanda yang kedua ni adalah dengan lendiak. Okay. Kalau ibu-ibu tengok macam you pergi toilet kan, you kerap kencing semua, you tengok dekat underwear you ada darah. Darah ni colour dia macam period. Dia bukan fresh blood ya, macam merah-merah, brown-brown sikit. Tapi yang membezakan dia dengan darah lain adalah dia ada lendiak. Kalau you cuba pegang, dia akan bertali-tali. Itu adalah tanda darah ataupun show. Maksud show ni adalah bukaan pada pangkal rahim tu. Okay, pangkal rahim sebelum bersalin dia tutup rapat macam ni. Tapi ni sebenarnya sebelum dia buka ni, masa dia tutup rapat ni, dia ada satu lapisan kita panggil apa ya, mucus di mana dia tutup supaya apa-apa keputihan atau bakteria dan sebagainya daripada faraj tak boleh masuk ke dalam rahim dan kacau bayi. Okey. Tapi bila pangkal rahim ni mula buka, okey, mucus tu ataupun lendiak yang kat sini ni dia akan jatuh. Dia akan jatuh dan lendiak tu akan jatuh dan bercampur dengan darah disebabkan oleh bukaan pangkal rahim tu. Maka itulah yang kita namakan tanda darah. Okey, so kalau ada contraction pain, ada tanda darah, maknanya dah mula ada bukaan pangkal rahim, kena datang hospital. Okey, alright. Puan Nur Atika, Dok, I'm not sure question saya relate ke tak, tapi possible tak kalau kita check KK boleh jadi false result? Sebab sebelum ni nak datang period pun selalu rasa benda sama. Biasanya Puan Tika, kalau you punya pregnancy test is positive, you test it many times memang positif, the likelihood of benda ni jadi false tu very low lah. So doktor advise kalau you nak tengok betul ke tak pregnant, sorry ya semua orang, Puan Tika ni dia di peringkat yang sangat awal kehamilan, 5 minggu macam tu. Puan Tika boleh datang buat scan. Sebab di usia kandungan 5 minggu, insyaAllah kalau scan kita dah boleh nampak karung.
Dan penting jugalah buat scan di peringkat awal kehamilan supaya kita boleh exclude ectopic pregnancy. Okey, tu topik lain. Kita sambung balik pasal tanda nak bersalin tadi. Okey. Wah Syakina, Dr. Comel. Terima kasih Puan. Okay. Alright. Okay. So tadi dah cerita pasal 2 tanda betul nak bersalin. Contraction pain dan tanda darah. Okay. Yang ketiga ni, doktor nak kena stres. Mungkin sekejap lagi doktor cakap berulang-ulang. Macam rekod sebab benda ni penting. Ada ibu-ibu yang walaupun dah dipesan tapi mungkin dia lupa kot. Okay. Tanda ketiga nak bersalin adalah pecah air ketuban. Okay. Air ketuban tu pecah. Air ketuban ni pecah, dia boleh present dengan banyak cara. Ada setengah orang, bila air ketuban dia pecah, dia rasa basah terus dekat bawah. Air ni meleleh-leleh dekat kaki. Bila pakai pad, lenjun. Letak kain batik pun lenjun. So, itu memang tak ada syak wasangka air ketuban pecah. Confirm. Okey, nombor 1. Kadang-kadang ada orang yang air ketuban dia pecah, tetapi cecair yang keluar tu sangat sedikit. Macam tumpuk air saja, sikit. Dekat underwear, kalau dia pakai underwear, nampak setumpuk, clear. Okay. Kalau dia tak pakai underwear, mungkin kalau dia duduk kat atas katil, dia akan nampak macam ayak setumpuk. Ini pun mungkin ayak ketuban yang pecah. Okay. So, kalau ada ayak keluar, sama ada yang basah lenjun ataupun sikit-sikit bertitik-titik keluar, mesti datang hospital untuk pemeriksaan. Okay. Alright. Kenapa doktor nak emphasize tu? Sebab dia macam ni. Baby, dia duduk dekat dalam rahim. Dalam rahim ni ada water bag. Air ketuban. Okay. Air ketuban ni, dia adalah macam belon ya. Belon. So, kalau dalam belon tu, dia tak ada kebocoran. Okey lah, baby tu duduk, air tak keluar, bakteria tak boleh masuk. Okay. Tapi, kalau belon tu, okay, air ketuban ni, water bag tu macam belon ya. Tiba-tiba dia ada kebocoran. Kalau kebocoran tu besar, tu yang dia tadi basah lenjun tu, dia turun banyak dan dia basah lenjun. Kalau kebocoran tu kecil, yang dia menitik sikit-sikit tadi doktor cakap tu, maka kebocoran pada air ketuban, water bag tu, membolehkan air keluar dan dia membolehkan kuman masuk ke dalam. Okey, doktor repeat lagi sekali, ni penting, poin yang sangat penting ya. Bila air ketuban pecah, okey, dia memberikan ruang kepada kuman, terutama kuman dalam faraj ibu ya, untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam rahim dan kalau kita tak bagi bersalin, mungkin menjangkiti baby. Okey? Alright, jelas So maknanya kalau you tak ada contraction pain, you tak ada turun darah tapi you turun air, tolong jangan duduk kat rumah, relax-relax, tengok TV, masak-masak kat dapur. Tolong jangan ya puan, sebab you berisiko untuk dapat baby yang dijangkiti kuman kalau lambat bertindak. Biasanya ibu-ibu, ayah-ayah kadang-kadang dia tak risau sangat air ketuban ni. Sebab apa? Dia tak sakit. Pecah air ketuban ni biasanya tak sakit, nombor 1. Dan kedua, dia tak ada darah. Kita ni kalau pergi hospital ni, dia mesti sakit, mesti darah. So kalau tak ada sakit dan tak ada darah tapi ada air ketuban yang bocor, minta tolong datang hospital. Okey, baik. Okey, kita sambung dengan soalan. Sekejap lagi doktor nak repeat balik lagi sekali pasal air ketuban tu. Okey. Okey, Puan Cik Pida, saya sekarang 30 minggu doktor, kerap rasa sakit antara celah kangkang. Sebelum ni tak rasa sakit apa pun di bahagian tu, apa maknanya? Puan Cik Pida, ini sama juga macam yang telah saya jawab sebelum ni, di mana sakit celah kangkang ataupun kita panggil symphysis pubis pain berkaitan dengan tulang pelvis dan juga otot-otot yang terpaksa support rahim yang makin membesar. Okey, apa yang biasa doktor buat kat sini, sama ada kalau sakit tu terlalu kuat, doktor bagi ubat tahan sakit macam Panadol dan juga doktor akan bagi kalsium. Sebab apa? Kadang-kadang bila mengandung, kalau tak cukup kalsium, kalsium kita sebenarnya dicuri oleh baby dalam pembentukan tulang baby. Ya, so bila tak cukup kalsium, dia sakitlah tulang-tulang tu semua. So doktor akan bagi ubat tahan sakit, Panadol dan juga kalsium. Okey. Alright, ni ada soalan lagi. Banyak soalan hari ni. Doktor suka sangat soalan banyak-banyak ni. Okey, Puan Damia Darwisha Dressmaker. Doktor yang sangat baik dan friendly, I like. Oh, I like you too. Terima kasih Puan.
Okey, Puan Nurul Fauzana Yaakob. Hai doktor, terima kasih sebab advice untuk induce masa 39 weeks 2 hari sebelum puasa. Keputusan doktor terbaik. Terima kasih Puan Nurul. Bagi saya, sesuatu keputusan tu bukan keputusan saya seorang. Kebiasaannya, keputusan untuk sama ada induce ataupun untuk Caesar ataupun buat vacuum adalah sesuatu yang kalau boleh kita bincang bersama doktor dan juga puan, ibu, bakal ibu ya. Sebab benda ni adalah berkaitan dengan keselamatan kedua-dua, ibu dan bayi. So sebaiknya kalau kita capai satu kefahaman di mana puan setuju untuk di-induce di atas sebab-sebab yang kita dah bincangkan dan kita menjalani proses untuk induce dan semuanya selamat, alhamdulillah, itulah yang matlamat yang kita nak. Di mana dalam penjagaan seorang ibu yang mengandung, keputusan yang sentiasa dibuat bersama antara care provider seperti saya dan nurse-nurse saya dan juga ibu, iaitu orang yang kita jaga. Okey, Puan Nurul, terima kasih. Okey. Puan Nur Tika, Muhammad Sufian Taurus, knowledge bersama. Ya, knowledge bersama, betul sangat. Okey. Alright, so rasa-rasanya doktor dah bagi tahu tadi tentang tanda-tanda nak bersalin, the vague ones yang bukannya nak kata dia ada ni confirm kena ambil beg, masuk kita datang hospital. Nak datang pun boleh, tapi mungkin belum masa nak bersalin. Pertama tadi apa? Ada 3 kan? Pertama tadi engagement, kepala dah turun, perut tu makin kosong kat bahagian atas. Itu satu. Kedua tadi, berak, rasa nak terberak, rasa nak cirit-birit sebab prostaglandin, itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi, kerap kencing sebab kepala baby kat bawah, dia menekan pundi kencing. So 3 tanda ni, get ready. Make sure barang-barang dah ada, barang-barang dah masuk dalam beg. Kalau husband tu dah tidur, make sure kunci kereta semua dah ada dekat. Sekejap lagi nak kejut je pergi hospital. Itu 3. Okay. So ada lagi satu 3 yang memang kalau dia ada tanda-tanda ni, no waiting. You have to come to the hospital. Contraction pain, pertama tadi yang sakit tadi, makin lama makin kerap. Okay. Makin kerap, buatlah apa pun dia tak hilang. Ini kena datang hospital sebab contraction pain akan menyebabkan pangkal rahim buka. First. Kedua, tanda darah ataupun show. Tanda darah ni penting sebab dia berkaitan dengan bukaan pangkal rahim. Tanda darah ni adalah lendiak yang menutupi pangkal rahim yang mula turun sebab pangkal rahim dah terbuka. Okey. Dan yang ketiga, okey, doktor nak pokpet lagi satu round. Okey. Kalau turun ayak, sama ada basah dan lenjut ataupun meleleh sikit je dekat kaki, mesti datang hospital. Okey, jangan tunggu. Walaupun dia tak sakit dan dia tak turun darah. Sebab air yang turun walaupun tak sakit dan tidak turun darah membolehkan bakteria dalam faraj ibu masuk ke dalam kandungan dan mungkin boleh menyebabkan jangkitan dalam rahim. Kita panggil chorioamnionitis. Keadaan ni boleh dielakkan sekiranya datang dan bersalin awal, nombor 1. Dan sekiranya tidak dirawat akan menyebabkan baby jadi stres. Bila baby jadi stres, kalau kita sempat buat operation nak keluarkan baby dengan selamat, alhamdulillah. Tapi kita takut, kuman ni dia tak mengenal baby, dia tak mengenal organ. Kalau dia nak jangkit, dia boleh jangkit mana-mana, termasuk otak baby. So kalau baby kena jangkitan sampai ke otak, dia boleh menyebabkan kecacatan otak seumur hidup. Okey? Chorioamnionitis, iaitu jangkitan dalam rahim. Elakkan. Datang ke hospital bila dah ada turun ayak. Okey? Turun ayak, datang hospital. Itu je kesimpulan dia. Okey, ni ada soalan dari Puan Dia. Kalau keputihan dari kebiasaan, adakah tu salah satu tanda juga kandungan dalam 37 minggu? Okey, betul. That's a good question. Okey. Keputihan lebih daripada kebiasaan ni. Okey. Untuk ibu-ibu yang dah menjangkau 37 macam Puan Dia ni, dia akan keluar lendiak. Dia bukan keputihan macam yang kita selalu tengok lah. Maksudnya keputihan yang bergetul-getul ataupun macam kulat tu. Dia ada lendiak yang berwarna jernih. Dia banyak sikit daripada biasa. So bila you dah ada lendiak yang berwarna jernih, lebih banyak daripada biasa, sikit lagi, mungkin dalam seminggu lagi, dia akan mula turun, lendiak campur dengan darah. So macam tu pun kalau boleh doktor advise datang berjumpa doktor untuk pemeriksaan pangkal rahim. Ada bukaan atau tidak. Okey. Alright. Puan Dia. Okey. Okey, ni ada satu lagi soalan. Puan Hidayah Syamsuri.
Salam dok, nak tanya kalau induce tapi tiada bukaan, ada cara lain tak boleh buat untuk ada bukaan selain operation? Thank you dok. Okey Puan Hidayah, untuk induce tu matlamat kita adalah memang untuk bukakan pangkal rahim. Okey, sekiranya induce tu tak berjaya buka pangkal rahim, memang kena operation, tak ada cara lain. Ya, induce ni complication dia, salah satu complication adalah memang kegagalan untuk induce, failure of induction. Dan kebiasaannya sebelum kita induce, kita akan berbincang dengan ibu tentang risiko failure of induction. Di mana kalau tak berjaya induce, memang only way out is operation. Okey Puan Hidayah? Okey, ni ada lagi satu soalan dari Puan Haismak Nasa. Okey. Salam doktor, Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit. Saya ada buat detail scan dan keputusannya baby saya ada masalah jantung dan saluran pernafasan sempit. Adakah boleh saya bersalin secara normal atau secara Caesar? Mana lebih elok untuk anak sebab ada risiko untuk kebiruan kan? Terima kasih doktor. Okey, Puan Haisma. Sorry. Pertama sekali doktor perlu tahu lebih banyak maklumat lah tentang kandungan puan. Apakah what is the main abnormality, sebab ada banyak masalah pernafasan dan jantung dan sebagainya. So doktor perlu tahu specifically apakah masalah lah yang baby puan hadapi. Itu pertama lah. Kedua, sama ada boleh bersalin biasa ataupun Caesar bergantung kepada banyak faktor lain lah. Antaranya keadaan puan sendiri, adakah puan mengalami apa-apa masalah, dan juga saiz baby, air ketuban, usia kandungan. Maka doktor rasa doktor tak boleh nak bagi jawapan yang tepat untuk soalan Puan Haisma, dan sebaiknya puan bincangkan dengan doktor sakit puan yang menjaga kandungan puan. Okey puan? Okey, minta maaf tak boleh nak bagi banyak-banyak jawapan dia sebab ada banyak faktor yang kita tak tahu. Tapi yang paling baik berbincang dengan pakar yang menjaga puan. Okey? Alright, so ada soalan lagi. Saya happy sangat hari ni sebab saya rasa crowd yang menonton ni sangat interaktif. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat para penonton, para ibu. Nampak sangat yang you all memang concern tentang perut mengeras. Banyak berkongsi pengalaman tentang susah nak tidur, macam mana you all nak handle. Dan banyak yang memberikan feedback tentang pengalaman bersalin semua, di mana doktor kira sebagai very good. Ini yang kita nak capai melalui Facebook Live ni, perbincangan yang sihat, di mana sama-sama berkongsi masalah, dan kalau boleh tu apa-apa yang persoalan yang mungkin doktor dapat jawab, doktor akan cuba dengan sebaiknya untuk menjawab. Ya, Puan Wan Jawahir, terima kasih menonton. Ya, tengok untuk pihak menantu ke? Okey. So mungkin dah sejam lah kita bersiaran tentang topik yang doktor mula-mula ingat tadi, ringan-ringan je tapi sambutan tu sangat baik. Terima kasih semua. Puan Dia ada soalan lagi. Macam dok cakap tentang kebocoran air ketuban tadi kan, jika ada lelehan air pada peha, macam mana kita nak bezakan sama ada itu air kencing atau air ketuban? Okay, good question. Okay, air ketuban dengan air kencing, dia punya sifat dia adalah berbeza. Nombor satu, color. Air kencing kuning. Air ketuban biasanya dia adalah berwarna jernih, ataupun dalam kes-kes tertentu sekiranya baby dah stres dan berak, air ketuban tu boleh menjadi warna kehijauan. Okey. So itu adalah pertama perbezaan dia, color. Kedua, bau. Air kencing dia bau kancing, bau macam urea. Tapi air ketuban ni biasanya dia tak ada bau. Kalau ada bau pun dia macam bau hanyir sikit. Itu adalah dua benda yang sangat ketara beza antara air ketuban dan air kencing. Kalau puan nak tahu, puan ambil pad yang permukaan dia putih je, ya. Jangan pad yang ada luki-luki color hijau lah, scented pad semua tak nak. Ambil pad, lepas tu ambil pad tu dan pedakkan pada air yang turun tu, dan tengok pad tu. Kalau dia kuning dan bau hancing, kencing. Kalau dia clear, tak ada color ataupun hijau sikit tetapi tak ada bau, itu adalah air ketuban. Okey. Kalau puan tak pasti kencing atau ketuban atau keputihan, datang jumpa doktor. Doktor akan buat pemeriksaan, dan dari pemeriksaan kita boleh tahu sama ada air ketuban yang pecah ataupun sebaliknya. Okey. Alright. Ni ada Puan Zaza Fiza. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Hai, saya dah selamat. Hari ni dah 10 hari. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Puan Rosniza.
Okey, so kalau tak ada dah soalan, doktor nak mengundur diri. Kalau boleh salam tu nak salam ni, nak raya dah ni kan. Tapi okeylah salam di alam maya ni boleh, COVID tu tak ada. So nak okey jap, ada satu soalan lagi sebelum habis. Puan Nur Syahira Syahimi, salam dok. Saya sekarang 36 minggu kandungan. Saya sekarang memang selalu sangat mengeras. Dari semalam sampai sekarang dok mengeras je tapi tak sakit pinggang. Perlu ke saya pergi ke hospital? Ya Puan Syahira, doktor cadangkan untuk pergi untuk pemeriksaan. Sekurang-kurangnya kita boleh buat CTG. CTG ni adalah kalau guna mesin yang ada selama hari raya tu, dia akan check sepanjang 20 minit ada tak keluar contraction. Betul tak contraction? Dan doktor akan check juga ada bukaan atau tidak. Kalau semuanya tak ada, boleh balik rehat di rumah dan beraya dulu. Okey, Puan Syahira. Puan Fazira, hai. Okey. So, itulah mungkin penutupnya. Doktor nak menyusun 10 jari, meminta maaf, nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin untuk semua yang sudi dan setiap minggu menonton. Terima kasih banyak-banyak. Untuk yang nak beraya ni, sungguh pun tahun ni berbeza, tak ada nak balik-balik kampung. So insya-Allah aksiden dan sebagainya tu akan menurun dengan mendadak. Tapi macam pesanan yang kita dah banyak baca di social media, jaga-jaga, jangan banyak sangat menziarah. Sebelum menziarah teman-teman ataupun ahli keluarga, mungkin kita boleh tanyalah sesuai tak untuk kami datang menziarah. Sebab COVID ni sesuatu yang kita tak nampak dan kita nak elakkan dia dengan mengurangkan interaksi dan kontak dengan orang. Okey, kejap ya. Sebelum saya habis, ada lagi soalan. Puan Hidayah, dok nanti share berkenaan pregnancy first Caesar and adakah kemungkinan next pregnancy boleh normal or Caesar juga. Thank you very much. Terima kasih di atas cadangan Puan Hidayah. InsyaAllah saya akan buat satu sharing tentang VBAC, iaitu vaginal birth after Caesar. Itu pun satu hot topic yang saya selalu bincang dengan patient-patient yang datang. Okey. Encik Isan, ya minggu depan ada tak? Ya, ni baru nak cakap ni. Okey, sempena hari raya. Dia minta maaf banyak-banyak sebab minggu depan tak dan nak popet-popet. Nak tolong mak masak kat rumah. Saya raya dekat sini je. So untuk puan-puan yang dah dekat-dekat nak bersalin tu, kalau emergency sangat, datang je hari pertama atau hari kedua, insya-Allah doktor akan datang untuk melahirkan bayi anda. Jangan risau. Jangan sebab hari raya pertama atau kedua duk simpan baby tu kat rumah sempena percahayat ke tuan. Okey. Puan-puan ya. Puan Syahira Rozali Cira, terima kasih atas Indonesia. Sama-sama, terima kasih semua. Rudra Devi, Puan Rudra, yes, thank you so much. Most welcome my dear. Puan Nur Atika, dok nanti share tentang keputihan waktu pregnant. Yes, I will do. Terima kasih atas cadangan-cadangan untuk topik-topik ni. Sebab bila you all bagi cadangan, doktor ada arah tuju. Doktor tahu apa topik yang hot. Thank you so much. Nanti doktor akan buat pasal tadi keputihan, VBAC. Nanti kita sembang benda tu in the next few weeks lah. Ya. Okey, Puan Surihana, terima kasih doktor, info yang bermanfaat. Ya, sama-sama. Puan Fatih, insya-Allah jumpa lagi Dr. Yu. Insya-Allah kita jumpa pada minggu seterusnya. Bukan minggu raya ni, minggu yang selebihnya. Nanti kita akan buat announcement di webpage Puteri Ayu Medical Center. Sebelum tu doktor nak cakap terima kasih banyak-banyak. Likes kita dah melebihi 10,000. Tak sebanyak orang lain, tapi bagi doktor yang doktor sangat-sangat appreciate all of you yang like Facebook page kami adalah anda semua sangat-sangat responsif, sangat-sangat engaging dengan apa-apa yang kami post. So terima kasih for all the likes, terima kasih for all the questions, for all the feedback, sangat-sangat doktor hargai. Dan esok kita akan share kita punya video raya untuk semua orang. Hopefully you all boleh tengok dan yalah, kita ucap selamat hari raya lah sesama kita lah di alam maya ni. Nak ucap dekat luar tu dah tak boleh. Okey, Puan Jana, thank you dok. Ahad saya hantar kuih raya. Ya, baik Puan Jana, terima kasih hantar kuih raya. Puan Nur Atika sangat membantu sebab risau, sebab first time pregnant tak ada pengalaman. No problem Puan Atika. Kalau Puan ada di Kedah, boleh datang berjumpa dengan saya. InsyaAllah apa-apa kerisauan Puan akan saya cuba tenangkan Puan. Orang mengandung ni memang normal untuk risau. Normal. So carilah orang yang boleh mengurangkan kerisauan anda. Cari orang yang bertauliah, yang betul-betul ada ilmu untuk membantu anda memahami keadaan kandungan. Okey. Alright, so ketupat kat belakang tu dah berkelip-kelip banyak-banyak kali. Suara pun dah rasa nak kering dah ni. So doktor dah ucap lagi sekali. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin.
Take care semua orang. Jaga-jaga, hand rub, wash your hands ya. Kalau berkunjung ke rumah orang, balik tu mandi terus, ataupun kalau orang datang rumah kita pun sanitize balik mana-mana contact surfaces yang boleh tu. Jaga diri, stay safe. Mungkin nak stay home ni susah sikit sebab raya kan. Stay safe. Kita jaga kita. Kita mesti menang. We will win this fight against COVID-19. Dan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Assalamualaikum.